Assalamualaikum dan salam dirgahayu kulaiku, kota yang mempunyai kenangan manis daripada dulu, kini dan selamanya. Ada bersama saya Hakim Syed Nasir dalam satu video yang baru. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam satu video yang baru, tak ada semua. Tuan-tuan, pagi tadi kita ada baca satu artikel daripada I Love Borneo ni mengenai seorang guru besar daripada Tulipik Sabah yang dikatakan duduk di sebuah store di sebuah sekolah tersebut. Dia bernama Mr. George Ondul tu, merupakan seorang guru besar di sebuah sekolah silap saya nama sekolah tu Sekolah Kebangsaan Uru Angsuan di Telupik. Tapi sebelum tu tuan-tuan, kepada anda semua yang menonton video ni, saya ingat kepada anda semua, tolong jangan komen apa-apa yang berbau lucah ataupun perkauman yang ada kat bawah bawah description. Jikalau saya ada nampak ada unsur perkauman ataupun lucah, saya terpaksa padamkan demi keselamatan ataupun keamunian dalam sebuah negara. Bila saya tengok berita ini daripada I Love Borneo tuan-tuan, mengenai situasi guru besar yang duduk di sebuah store ni, saya akan bacakan petikan ini sebelum saya berikan reaksi tuan-tuan. 3 tahun tinggal dalam store sekolah. Kisah luar biasa guru besar di Sabah ini raih simpati netizen. Cikgu Jos Odol, guru besar Sekolah Kebangsaan Uru Angsuan di Telupik Sabah, telah berkongsi pengalaman berharganya tinggal di store sekolah selama lebih 3 tahun bertugas di sekolah pendalaman itu. Beliau sanggup tinggal di store sekolah yang sempit selama 3 tahun demi meneruskan pendidikan untuk anak-anak orang asal di situ. Menurut Cikgu Jos, sekolah itu telah dibina pada tahun 1999 tanpa kuartus guru. Oleh itu, para guru terpaksa menumpang di rumah penduduk kampung dan mengajar di sekolah yang telah diubah suai sementara. Kemudian Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sekolah membina 2 unit rumah guru yang ala kadar dan namun tidak mencukupi. Ketika Cikgu George ditugaskan di sekolah tersebut pada tahun 2020, beliau dan keluarga terpaksa berkongsi stor prasekolah yang hanya berukuran 9 kaki, darat 16 kaki, 9 kali 16 kaki dengan dapur dan tandas prasekolah. Sudah tentu amat sukar bagi beliau untuk mendapatkan privacy keselesaan dalam keadaan rumah yang sempit itu. Cikgu George berkongsi rasa sedih ni. Sungguh menyedihkan apabila seorang pegawai pendidikan dan pentadbir sekolah seperti saya ini terpaksa tinggal di rumah yang tidak selesa. Namun inilah pengorbanan yang perlu dilakukan demi pendidikan anak-anak orang asal di pedalaman Sabah. Tambah Cikgu Jos lagi, kebanyakan murid di sekolah pedalaman daripada etnik Kadazan Dusun. Jadi para guru dari etnik yang sama perlu datang ke sekolah pedalaman untuk mendidik mereka. Ini memerlukan pengorbanan besar untuk meninggalkan keselesaan di bandar dan berkhidmat di pedalaman. Walaupun sebuah rumah guru baru dengan 7 bilik siap dibina menjelang persaraan Cikgu Jos, dia tetap memberi keutamaan kepada guru luar yang baru bertugas di situ. Ini membuktikan dedikasi dan jiwa pengorbanan Cikgu Jos dalam meneruskan pendidikan untuk anak-anak di pedalaman Sabah, iaitu di Telupik. Cikgu Jos akan bersara pada 27 hari bulan November 2023, iaitu minggu depan lah tuan-tuan. Kalau hari ni 18 November, minggu depan 27, mungkin hari Isnin depan, setelah berkhidmat selama 3 dekad. Pengorbanan beliau selama ini amat besar dan patut dicontohi semua. Ini adalah petikan beliau daripada I Love Borneo itu tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, bila saya baca artikel ni tuan-tuan, adakah terperanjatnya berbanding yang berlaku dekat negeri Johor tuan-tuan. Saya sedih tuan-tuan apabila kemudahan yang berada di pedalaman Sabah agak berbeza daripada luar Sabah, di bandar Sabah itu juga. Bila kita tengok tuan-tuan, kemudahan yang macam yang kita cakap, macam jalan, sekolah, bangunan asrama sekolah dan sebagainya tu memang agak cukup daif tuan-tuan. Saya sendiri pun tak pernah mengalami apa yang mereka telah lalui. Namun saya sendiri pun agak kecewa dengan pihak yang tak bertanggungjawab ni lepaskan tangan macam tu juga. Yalah, Mr. George Odul tu, dia bukannya
baru dah dalam sekolah angsuan tu, sekolah kebangsaan Ulu Angsuan tu di Tulpi. Tetapi dia dah 3 tahun sejak sebelum negara kita kena wabak C-19 tu tuan. Negara dia pernah mengajar situ 3 tahun dengan duduk kat store weh. Aku rasa terhina Pasal apa? Kita ni saya sebagai pengawal pengawal keselamatan yang duduk dekat bangunan pencawan elektrik tak sama dengan diorang yang duduk dekat sekolah-sekolah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tanya dalam hati kita, tuan-tuan, ya Allah, ya Tuanku, apa yang mereka duduk kat dalam store tu? Macam mana keadaan mereka? Macam mana dia tidur? Macam mana dia makan, tuan-tuan? Saya terasa terhina, Macam da'i betul. Seorang guru besar yang mengajar anak-anak murid di sekolah yang di pedalaman Sabah tu boleh duduk dekat dalam store. Sedangkan kalau kat negeri Johor, kalau anda pergi dekat sekolah menengah kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra Staf, jauh beza daripada mereka. Kadang-kadang tuan-tuan tengok asrama guru 4 tingkat, saya ingat dekat sekolah saya dulu, sekolah staf. Ini guru besar duduk kat store dekat pedalaman Tulpit Sabah tu. Astaghfirullahalazim. Apalah nak jadi dengan pemimpin politik Sabah ni kalau tak pandang benda tu, tuan-tuan. Hai pemimpin Sabah, dengarlah apa yang saya sampaikan benda ni. Anda beruntung duduk dekat rumah besar, rumah banglo, rumah mewah, mempunyai kereta besar yang di kawasan bandar. Tapi awak kena fikir, jasa guru dulu yang terdahulu tu mengajar anda semua betapa susah mereka. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik basikal, ada berjalan di kawasan yang berlumpur sekalipun. Tuan-tuan, sekarang alhamdulillah, tuan-tuan, selesa duduk di rumah banglo, duduk dekat kawasan bandar ke ataupun luar bandar, kawasan kampung yang rumah lagi besar daripada rumah guru ni, iaitu Mr. George yang hanya duduk store 3 tahun. Tak tahu ada apa kat dalam tu, kita tak pasti. Yang paling penting, tuan-tuan, saya harap pihak kerajaan, khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia ni, tolong buka mata Pasal apa kita ni macam terhina Saya pun terhina bos benda ni. Yelah, kau tahu kan macam mana lah aku tak boleh nak bayangkan bila aku baring kat rumah macam mana diorang yang duduk dekat kawasan rumah apa, store tu. Bukan rumah tu, store, kawasan pedalaman, kawasan yang tak ada kemudahan jalan yang boleh lalui oleh kenderaan ringan. Itu pun kenderaan berat-berat untuk macam hilat ke apa sekalipun untuk dilalu. Mr. George tu bukanlah orang lain. Dia tu seorang pendidik 3 tahun sebelum nak bersara minggu depan langsung kita tak tahu cerita tu langsung rasa terhina Kalau dah saya daripada awal lagi saya minta tuan-tuan dan puan, jom kita sama-sama kutip derma buat rumah sewa ke buat rumah yang macam rumah yang cukup sempurna untuk dia ni, supaya dia mendapat keselesaan Tuan-tuan bayangkan kalau anda duduk dekat Semenanjung, terutama dekat negeri Johor, tuan-tuan, cukup beza mereka. Anda yakni guru-guru yang duduk dekat asrama sekarang ni, mungkin akan terbayang macam mana guru yang 3 tahun boleh dapat tahu yang ceritanya yang duduk kat dalam store. Sedangkan saya orang Johor tak tahu cerita Saya menghargai warga pendidik daripada kecil saya besar untuk menghargai. Tapi anda yakni guru-guru bersyukur, mungkin anda duduk dekat asrama ataupun rumah sewa ataupun rumah bilik sewa rakan-rakan anda. Tetapi tuan-tuan kenalkan apa yang berlaku terhadap Mr. George tu memberikan tamparan hebat untuk diri saya, supaya kita ni sentiasa menolong orang dalam Malaysia ni juga tu, khususnya di Sabah tu juga. Saya mungkin ada langkah-langkah yang terbaik lah untuk macam mana kita nak menaikkan semangat guru-guru ini supaya untuk macam mana kita nak menaikkan semangat warga pendidik untuk mengajar anak bangsa kita. Pertama, siasat apa ni, maksudnya tengok apa latar belakang mereka, macam mana dia duduk dekat kawasan pedalaman sekalipun. Yang kedua,
apa kenderaan dia naik. Yang ketiga, berapa jumlah kos yang diperlukan untuk macam mereka ni daripada sini ke sini untuk belajar ataupun nak buat nak menyewa kawasan tu juga, menyewa rumah sewa ataupun nak duduk kat situ. Sebab apa tuan-tuan? Sabah ni, dekat Sabah ni, kat pedalaman ni cukup jauh kemudahan mereka berbanding dengan kita yang duduk kampung. Alhamdulillah dekat kampung memang ada lagi sumber air bersih. Tetapi dekat mereka ni, saya kat pedalaman ni memang saya tak tahu lah, mungkin kemudahan elektrik ataupun air bersih tak dapat kita ketahui. Tetapi saya sendiri pun berharap pihak kementerian, pihak yang tertentu supaya buka mata baik. Sebab pasal apa? Warga pendidik tu bukannya biasa-biasa, dia tu menerangi macam liling. Pasal kita ini pun, saya pun sendiri pun terhina baik. Pasal guru kita yang dah lama mengajar tiba-tiba diduduk kat kawasan rumah yang lagi jauh daif daripada kita. Tapi saya ambil pengajaran apa yang saya nak sampaikan tuan-tuan. Hargailah mereka yang ini guru-guru kita. Walaupun sekecil sebiji zarah sekalipun, dia yang menerangi kita daripada dulu kita selama ni. Apapun, saya ucapkan syabas dan tanya kepada Mr. Jos Odul yang menceritakan perkara yang sebenar, apa yang berlaku dekat sebuah store yang dia duduki di Teluk Sabah. Saya harap tuan-tuan agar benda ini akan berikan pengajaran. Sebab saya pun sendiri pun sedih dengan situasi begini, supaya warga pendidik buka mata, ahli politik dan mana-mana pemimpin dalam negeri Sabah tu dan khususnya rakyat negara Malaysia buka mata supaya kita tengok apa yang berlaku pada warga pendidik tersebut. Oleh itu saya minta maaf kalau andai kata saya terkasar bahasa, dan kepada rakan-rakan semua yang menonton YouTube saya yang tak seberapa ni, anda boleh beli barangan merchandise yang berada dekat bawah description untuk saya sumbangkan kepada madrasah ataupun masjid yang dekat dengan kampus saya, ataupun duit itu akan digunakan untuk travel saya pada satu hari nanti, insya-Allah. Dan cuma pada anda semua, jangan lupa siapa yang nak bagi super 10 pada saya, sama ada RM6, RM15 ataupun RM30, anda boleh tekan di butang tank super 10, dan kami akan buat video yang banyak lagi untuk masa akan datang. Jangan lupa like dan subscribe YouTube saya Hakim Syed Nasir untuk banyak lagi konten menarik. Dan saya minta maaf andai kata saya terkasar bahasa daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki. Rabbi fili wa hidayah wa hamkuma kama rabbayani saghira wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat an ahya min ahwad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum dan salam dergah hayukuleku. Muafakat itu berkat Allah berkati negeri Johor Darul Takzim, insya-Allah. Bye bye.